kita tahu, punca ketidaksuburan itu antara lelaki dan perempuan adalah sama banyak. Dikatakan dalam 5 pasangan, contoh kita minta doktor, kita akan betulkan kalau silap fakta ini. Dalam 5 pasangan, 2 berpunca daripada pihak wanita, 2 kemungkinannya berpunca daripada pihak lelaki dan 1 berpunca daripada kedua-dua pasangan. Dan untuk malam ini, ditanya doktor, kita akan bercakap tentang segalanya tentang lelaki dan kesuburan. Dengan itu kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Prakash Mayandi, merupakan pakar kesuburan Metro IVF. Selamat datang doktor. Terima kasih. Apa khabar doktor? Khabar baik. Kali kedua kita bersiaran, saya masih ingat lagi. Doktor datang masa mula-mula studio malam mula bersiaran di Channel W, yang pada ketika itu dikenali sebagai Capital TV. It's good to see you back doktor. Baik doktor. Kita terus pergi berbincang topik kita pada malam ni. Isu kita terlebih dahulu, apa yang kita perlu tahu mengenai ketidaksuburan? Apakah yang dimaksudkan dengan ketidaksuburan, dan juga bagaimana seseorang itu boleh diklasifikasikan sebagai tidak subur? Baik. Jadi kalau kita lihat dari definisi ketidaksuburan, yang definisinya adalah pasangan yang sedang cuba untuk mendapatkan zuriat selama 12 bulan tanpa menggunakan apa-apa perancang dan tidak berjaya mengandung. Mereka dikatakan dalam kategori infertility, maksudnya tidak subur. Dalam masa setahun ya doktor? Ya. Setahun. Jadi jangka masa yang kita berikan adalah setahun. Tetapi kita juga perlu faham dari perspektif yang lain. Contohnya katalah wanita itu umur lebih daripada 35 tahun, maksudnya mereka perlu datang lebih awal. Mungkin 6 bulan cuba tak mengandung, perlu datang awal. Di samping itu juga kita melihat masalah kesihatan lain. Bagi pihak lelaki ataupun perempuan itu sendiri. Kalau mereka dah tahu ada masalah tertentu, mungkin lebih elok kalau mereka datang lebih awal untuk jumpa dan dapat nasihat doktor. Baik, satu penjelasan yang ringkas namun sangat padat. Baik doktor, kalau dari kita lihat seperti yang saya throw di awal tadi, lelaki turut menjadi, boleh memberi punca ketidaksuburan. Tapi kalau daripada sudut lelaki ataupun kaum wanita, mana lebih tinggi mempengaruhi masalah ketidaksuburan? Kalau kita lihat dari segi ketidaksuburan ini adalah masalah pasangan. Jadi, lelaki atau perempuan mempunyai peranan yang sama dalam aspek ini. Apa yang kita melihat dari segi lelaki itu, masalah itu kita dapat selesaikan lebih awal, kerana apa yang kita perlukan untuk suatu kandungan dari seorang lelaki adalah sperma dia. Dan kalau kita dapat sperma dari dia dan kita dah pun jadikan wanita itu mengandung, dan katalah masalah itu terletak pada lelaki, lelaki punya rawatan itu dah selesai. Manakala katalah ada suatu masalah pada perempuan, wanita tersebut ada masalah, sewaktu dia mengandung kita masih perlu jaga dia. Jadi kita melihat dari segi duration ataupun jangka masa yang kita perlu masih berhati-hati dan jaga dia walaupun dia sudah pun mengandung. Kalau kita lihat dari segi statistik macam apa yang dikatakan tadi, 30% daripada masalah ketidaksuburan ini berpunca dari faktor lelaki. 30%. 30%. Dan kalau kita melihat hanya faktor lelaki, 1 daripada 5 ini hanya faktor lelaki. Tetapi sebagai pakar fertility, kita tidak melihat, kita tidak tak betul kalau kita duduk dekat sana untuk memberikan satu sijil mengatakan okey, you subur, you tak subur. Tak. Kita masih fokus untuk memberitahu pasangan ini adalah masalah pasangan. Dan kalau masing-masing nak mencari masalah siapa, kadang-kadang kita tak dapat jumpa penyelesaian. Baik, kalau begitu 30% tadi doktor, apakah punca utama ataupun faktor-faktor ataupun simptom lah yang mendorong kepada ketidaksuburan ni, masalah ni datang daripada lelaki? Soalan yang bagus. Apa yang kita melihat, tiada simptom-simptom khas bagi seorang lelaki. Kalau kita tak bolehlah kata, tengok pada lelaki itu kata dia ni tidak boleh. Susah. Kalau kita lihat punca, kita lihat cara satu sperma itu dihasilkan. Jadi kita bermula dengan kilang yang menghasilkan sperma ini yang dikenali sebagai testis. Kadang-kadang katalah testis ni ada kuman. Ada orang dapat kanser pada testis, kecederaan, pembedahan. Masalah-masalah seperti ini menyebabkan masalah pada kilang tersebut, pada testis, yang membawa masalah untuk penghasilan sperma. Satu lagi perkara yang kita melihat adalah saluran darah yang banyak mengelilingi testis. Kalau kita melihat testis ni duduk di luar badan seorang lelaki, kerana testis memerlukan suhu badan yang lebih rendah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kata jangan pakai pakaian dalam yang ketat. Kita kata jangan basikal terlalu lama, jangan duduk di atas barang-barang yang panas, orang yang pergi sauna. Tapi ada juga kita melihat orang tanya seorang lelaki yang pemandu lori itu lebih banyak anak.
padahal dia duduk di atas enjin yang panas. Jangan masih panjang, betul. Yes. Kadang-kadang kita memahami perspektif seorang lelaki, tetapi kita perlu faham ini adalah apa yang kita dah pun tahu dari segi kilang telur itu, kilang tesis itu sendiri. Jadi kilang tesis ni kerja dari segi hormon yang dihasilkan dari segi otak. Ada kalanya lelaki juga ada masalah hormon. Kita selalunya menyalahkan wanita, kata ada masalah hormon pada wanita. Sebenarnya lelaki pun boleh ada masalah berkaitan dengan hormon. Di mana arahan untuk menghasilkan sperma itu tak dilakukan oleh bahagian otak. Dan katalah arahan itu dapat tesis ni dapat menghasilkan sperma, saluran yang dapat menyalurkan keluar sperma ni pula tersumbat. Pun boleh menyebabkan masalah ketidaksuburan pada seorang lelaki. Selain daripada ini, kita melihat masalah yang berlainan, iaitu masalah dari segi hubungan seksual. Maksudnya katalah lelaki itu mengalami masalah dari segi mengalami ereksi. Kita juga melihat cara hidup tu juga ada kesan pada seorang lelaki. Contohnya adalah minum arak ataupun merokok. Merokok pun menjadi satu perkara yang sama. Selalunya kita dengar lelaki datang akan kata, kawan saya merokok lebih banyak doktor, tapi dia anak 3 orang dah. Jadi tetapi apa yang kita melihat, katalah kita siasat seorang lelaki, apa yang kita siasat sangat senang. Kita ambil air mani. Air mani kita baca, kita buat analisa tentang kandungan sperma dia. Jadi 3 perkara kita melihat. Kita melihat dari segi bilangan sperma itu adakah mencukupi atau tidak. Kedua, kita melihat dari segi pergerakan, adakah sperma ini dapat bergerak. Ketiga, kita lihat dari segi rupa bentuk. Jadi 3 parameter ini mesti dalam tahap yang normal. Kalau mana-mana satu tu tak normal, maksudnya kita perlu beritahu pada lelaki, lelaki tu ada sedikit kekurangan. Dan kita lihat merokok ni adalah satu perkara yang senang untuk dibuat berbanding dengan umur. Kita sentiasa berumur, menjadi semakin tua. Tapi merokok ini katalah dia bercadang dan dia beriktibar. Nak berhenti, boleh berhenti esok. Boleh berhenti hari ini. Selain daripada itu, kita juga melihat dari segi lelaki yang mempunyai masalah penyakit kanser yang perlu melalui kemoterapi. Mereka juga akan menghadapi masalah di mana sperm tu, keadaan sperma tu menjadi lebih teruk ataupun berkurang. Selain daripada itu, radiasi. Ini adalah beberapa faktor lain yang boleh menyebabkan masalah pada seorang lelaki. Bagaimana pula sebentar izinkan saya Nazia, adakah gaya hidup yang tidak sihat juga mendorong kepada berlakunya punca masalah ketidaksuburan? Contohnya dari segi pemakanan dan juga gaya mengamalkan amalan merokok, sekarang hisap vape lah contohnya kan. Adakah itu mendorong juga doktor? Sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa? Sperma ini adalah sel yang terkecil dalam badan dan dia sangat sensitif pada bahan-bahan yang toksik. Maksudnya orang yang merokok, orang yang vaping, mereka mempunyai kandungan bahan kimia yang tinggi yang boleh membawa masalah pada sperma. Pada waktu yang sama, orang yang bersaiz badan yang besar, maksudnya dia mempunyai lapisan lemak yang lebih banyak. Apa yang berlaku dari lapisan lemak ni, dari kita tengok dari segi logik dia, lapisan lemak ni terletak pada peha, di mana tesis ni duduk di kawasan tersebut. Kadang-kadang haba yang terlalu banyak pun menyebabkan masalah penghasilan sperma. Dan selalunya kita melihat lelaki yang obes ini mempunyai masalah lain, contohnya kencing manis, darah tinggi, dan dua-dua perkara ini pun membawa masalah dari segi kualiti sperma tersebut. Pada waktu yang sama membawa masalah dari segi hubungan seksual yang saya katakan tadi, masalah ereksi. Baik. Tetapi dulu Nazneen, kita ingin memberi ruang juga mengajak kepada penonton ni. Kita dah banyak bedah siasat mengenai topik kita mengenai ketidaksuburan bersama Dr. Prakash di studio pada malam ni. Sekiranya ada mempunyai sebarang persoalan ataupun perkongsian yang diajukan, boleh utarakan di tanah WhatsApp Nazneen di 0126996489, seulang 0126996489. Mungkin anda ada persoalan ataupun kemusykilan, doktor di studio kami sedia untuk membantu. Baik doktor, kalau tadi kita dah bincang tentang antara punca-punca datangnya daripada pihak lelaki. Kalau kita lihat sekarang, antara perkara yang penting yang perlu kita war-warkan adalah penekanan dan pendedahan bahawa ketidaksuburan ini boleh datang daripada pihak lelaki. Kepentingan dia doktor melihat. Apakah masyarakat kita belum sedar ataupun saya rasa zaman sekarang ataupun sekarang kita rasa lebih ramai orang yang sedar. Dan bagi pandangan saya sendiri, saya rasa jikalau satu pasangan mereka datang jumpa doktor tu sebagai satu pasangan, itu adalah langkah yang cukup bagus untuk berjaya. Lebih baik. Maksudnya mereka sedar mereka dua-dua perlu datang pada masa yang sama.
Kenapa kita fokus pada lelaki ini baru-baru ini semakin tinggi? Kenapa? Satu, mereka adalah orang yang senang disiasat. Kalau kita nak siasat seorang lelaki, sangat senang. Dan dia sebenarnya tak perlu datang jumpa doktor pun. Dia boleh pergi mana-mana makmal yang sedia ada. Dan apa yang dia perlu lakukan adalah analisa air mani dia, sperma dia. Dan dengan itu, dengan satu ujian itu, kita dapat tahu adakah kandungan sperma itu mencukupi ke atau tidak. Dan perkara kedua, rawatan. Rawatan kita melihat dari segi kecuali lelaki itu tak ada sperma, lain pula rawatan. Tapi katalah lelaki itu ada masalah dari segi kualiti ataupun kuantiti, kita boleh berikan dia beberapa vitamin yang boleh meningkatkan kandungan sperma tersebut. Dan katalah kandungan sperma itu terlalu rendah, janji lelaki itu ada sperma, maksudnya kita masih boleh melakukan rawatan IVF dan peratus kejayaan melalui rawatan IVF itu menjadi lebih baik. Kerana kita dah tahu punca dia. Punca kenapa pasangan ini belum mengandung lagi. Ada kalanya cabaran dalam fertility ini, kita tak tahu kenapa mereka tak mengandung. Semua tu nampak normal. Hanya setakat mereka tak mengandung. Kadang-kadang kita pernah lakukan ujian IVF, lakukan rawatan IVF pun masih kurang berjaya. Jadi ada satu lagi topik yang sangat besar yang di mana kita lihat dari segi implantasi satu embrio. Yang masih banyak kajian, masih banyak pandangan yang dilakukan mengatakan kenapakah walaupun embrio yang diletakkan tu kualiti dia bagus, masih tak melekat. Itu mungkin kita perlu panggil saya kembali ke studio malam untuk kita bincang satu topik secara berlainan. Sudah pasti doktor, sudah pasti kerana ilmu itu luas, di mana banyak lagi ilmu yang doktor ingin kongsikan. Manakala kesihatan merupakan satu nikmat juga anugerah yang tidak ternilai, di mana kita perlu ilmu untuk kita menjaga tahap kesihatan itu. Baik, nampaknya ada sedikit perkongsian yang kami ingin bawa dan juga lampirkan untuk anda di rumah pada malam ni mengenai topik ketidaksuburan. Ini dia. Kita boleh lihat. Ini dia doktor. Ini penjelasan mengenai gambaran ini, saya percaya doktor ada jawapan dia. Boleh doktor cuba terangkan dan juga jelaskan mengenai proses ini. Okey, apa yang kita melihat dekat sini adalah kita buat preparation. Kita menyediakan sperma untuk melakukan satu rawatan fertility yang di mana kita panggil intrauterine insemination, IUI. IUI adalah satu prosedur di mana kita akan meletakkan sperma tersebut terus di dalam rahim wanita. Maksudnya sperma itu mempunyai jarak yang lebih dekat untuk bertemu dengan telur. Pada waktu yang sama kita dah pun melintasi cervix. Jadi kadang-kadang ada antibody pada cervix yang tak bagi sperma tu masuk. Dan IUI ini adalah satu prosedur yang awal sebelum kita teruskan dengan rawatan IVF. Dan IUI ini akan berjaya jikalau kuantiti sperma tu tak begitu tinggi, tapi pada waktu yang sama tak begitu rendah. Dia perlu ada kuantiti yang mencukupi supaya pasangan tu dapat melalui rawatan IUI ini. Solution terakhirnya IVF, doktor? Ya. Solution terakhirnya merupakan IVF. Kita tidak melihat sebagai solution terakhir, tapi IVF ni memberikan lebih peluang untuk kita untuk memahami apakah masalah yang dialami oleh pasangan. Pada waktu yang sama seperti yang saya dah terangkan tadi, ada kalanya kita melihat apa yang kita analisa sekarang adalah sperma. Jadi kita boleh kata dari segi kuantiti nampak bagus, dari segi gerakan nampak bagus, dari segi rupa bentuk nampak bagus, tetapi dari segi fungsi satu sperma hanya boleh dipastikan dengan apabila kita melakukan rawatan IVF, di mana adakah sperma tersebut boleh mempersenyawakan satu telur, kerana sperma ini juga mempunyai banyak kerja dalam persenyawaan. Sperma ini terpaksa dia perlu menggerudi masuk dalam satu telur. Supaya dia dapat bertemu dengan sel genetik, jadi boleh menghasilkan baby. Jadi walaupun kita kata dari segi semua rupa bentuk dia nampak normal, kadang-kadang ada juga masalah dari segi fungsi sperma tersebut. Jadi dengan rawatan IVF kita dapat melihat adakah fungsi sperma ini normal ke atau tidak. Baik, rawatan IVF itu sudah menyediakan satu kemudahan yang terbaik bagi mereka mempunyai masalah ketidaksuburan ni. Namun rawatan itu sudah ada, tetapi ini tidak guna sekiranya kita tidak sedar apakah simptom-simptom yang menunjukkan kita ni tidak mengalami kesuburan yang baik. Jadi bagi doktor sendiri, apakah simptom yang boleh membawa daripada yang menunjukkan bahawa pasangan tersebut perlu untuk berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan rawatan? Satu, saya rasa pada zaman sekarang ni pasangan itu sendiri perlu
membuat keputusan bahawa mereka nak ada seorang anak. Itu adalah satu perkara yang paling penting. Dan juga perancangan doktor Yes, perancang. Jadi apa yang kita rasa, perkara kedua, mereka juga perlu sedar bagaimanakah proses mengandung itu berlaku secara semula jadi. Ada kalanya semua orang ni nak semua cepat, mereka nak instant. Kerana pandangan masyarakat pun sama. Kalau dah kahwin 1 bulan tak mengandung, akan dipersoalkan. Jadi stigma tu. Jadi ramai orang berpendapat, mungkin dah cuba sekali tu sepatutnya mengandung. Tidak. Betul. Mungkin ada yang bernasib baik mengandung dalam bulan pertama, tetapi kalau kita melihat dalam 1 tahun, 85% akan mengandung dengan sendiri. Dengan tunggu lagi 6 bulan, 92% akan mengandung. Tunggu lebih lanjut daripada itu tak meningkatkan peratus kejayaan. Dan bagi mana-mana 1 bulan, katalah pasangan tu kata kita cuba sedaya upaya doktor, setiap hari tu ada, ya, peratusnya adalah 20%. Maksudnya mereka masih perlu cuba selama 5 bulan berturut-turut. Perkara kedua yang saya melihat masalah sekarang adalah masalah dari segi teknologi. Ramai wanita yang menggunakan kalender dari segi handphone. Yang mengatakan ini adalah waktu subuh, ini adalah waktu tidak subuh. Dengan apps yang ada semua. Walaupun saya rasa mungkin benda seperti itu membantu, ada kalanya kita rasa perkara ini menjadi terlalu artificial. Dan kita hidup dekat satu masyarakat yang kita kata kita hidup berkeluarga. Dan katalah ida rancang malam tu memang malam waktu subuh. Tetapi katalah ada sebab tertentu tak dapat. Ini pula menambahkan tekanan, menjadikan stres pada mereka. Padahal kalau perkara seperti ini tidak dilakukan, kita tak membuat jadual waktu khas untuk benda seperti ini, selalunya tekanan itu menjadi terlalu rendah. Kalau tekanan itu terlalu rendah, memang lebih mudah untuk mengandung. Baik, sebelum kita berhenti berehat ya Nazdin, saya nak utarakan apa yang doktor bahaskan tadi di mana stigma yang wujud. Betul. Baru sebulan kahwin, dah tanya, mana anak? Ini semua geng-geng makcik-makcik bawang ni. Kan, makcik-makcik bawang ni semua ni kan. Jadi jangan melahirkan stigma yang sedemikian ya, di mana apa yang penting adalah ilmu dan juga fakta. Itulah yang akan menentukan kualiti kehidupan kita ya. Dan atas dasar ini juga Studio Malam membawa inisiatif membawa segmen Tanya Doktor. Berhenti membawang, tengok Studio Malam dan juga Tanya Doktor pada setiap hari Khamis jam 10 malam hingga 10.30 malam. Baik, kita akan dah berehat seketika Azlin. Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini. Kami dengan adanya zuriat dapat mengeratkan hubungan kami dan menceriakan kehidupan berumah tangga kami. Kepada golongan muda ataupun yang berusia yang masih tidak digunakan zuriat selepas 1 tahun ataupun 2 tahun berkahwin, dinasihatkan agar berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan nasihat dan rawatan selanjutnya. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Studio Malam. Baik, tanpa masa kita terus pergi kepada perbincangan di segmen Tanya Doktor kita pada malam Nazdin. Ya, baik doktor. Kalau kita sebut tentang kalau khusus untuk lelaki dan kesuburan, apakah ketidaksuburan lelaki ini boleh dipengaruhi dengan faktor usia? Kata orang lelaki ni semakin tua, macam ada pepatah life start at 40 untuk lelaki. Bagi perempuan pula berbeza. Jadi apakah ini berkait juga? Ya, katalah usia lelaki itu, kalau kita melihat dari segi kesuburan, sebenarnya lelaki pun ada penurunan dari segi tahap kesuburan dia semakin waktu usia meningkat. Tetapi kita rasa dari segi wanita tu dia turun secara mendadak berbanding dengan lelaki. Tapi benda lain yang kita nampak dari lelaki ni adalah sewaktu dia semakin berumur, dia mungkin akan ada masalah lain. Contohnya darah tinggi ataupun kencing manis. Jadi penyakit-penyakit lain. Dan selalunya mereka ada masalah dari segi hubungan seksual. Baik doktor, bercakap mengenai sperma seperti tadi kan, di mana boleh jadi masalah ketidaksuburan ni boleh datang daripada pelbagai kes. Bagaimana pula dengan kes sekiranya tidak adanya sperma dalam sampel yang diberikan kepada pakar? Apakah rawatan yang sewajarnya yang perlu diberikan? Ini satu soalan yang bagus. Kerana memang menjadi satu benda yang cemas bagi seorang lelaki. Si persoalannya, mereka kata air itu ada, air mani itu ada. Tetapi apabila kita katakan tiada sperma, kadang-kadang ada satu situasi panik. Ya, betul. Dia kata air itu ada. Ada pula lelaki yang kata air ini terlalu cair, air ini terlalu pekat. Tetapi hakikatnya kita perlu lihat
bagaimana, adakah ada sperma atau tidak. Balik ke soalan asal tu, katalah tiada sperma ni kita panggil sebagai azoospermia. Maksudnya air mani itu ada tapi tiada sperma. Maksudnya kita perlu patah balik dan lihat apakah punca. Seperti saya dah terangkan tadi, adakah punca itu berlaku dari segi otak dia yang penghasil hormon, pituitary related problem. Jadi maksudnya pituitary itu tak mempunyai rangsangan yang cukup atas testis untuk menghasilkan sperma. Ataupun adakah dia berkaitan dengan saluran yang membawa sperma ni keluar ni tersumbat. Kadang-kadang kita panggil was tu tersumbat. Langkah pertama adalah untuk kita mencari adakah lelaki ni ada sperma atau tidak. Jadi lelaki ni perlu bersedia untuk melalui satu prosedur ringkas di mana kita terpaksa mengambil keluar sedikit tisu daripada testis dia dengan buat pembedahan dan melihat adakah sperma tu ada dan apakah peringkat tumbesaran sperma tersebut. Dan katalah kita berjaya mengenal pasti sperma itu ada, maka pasangan tu boleh melalui rawatan IVF sahaja. Sperma yang diperolehi melalui prosedur pembedahan ini tak boleh digunakan untuk prosedur seperti IUI. Hanya boleh digunakan untuk prosedur seperti IVF. Dan ini menjadi dua langkah, di mana langkah pertama kita nak pastikan lelaki itu ada sperma atau tidak, dan seterusnya dalam bulan seterusnya kita boleh buat stimulasi untuk pasangan wanita, untuk isteri dia, dan waktu dia ada telur, kita kutip telur, lelaki itu perlu melalui prosedur untuk mengeluarkan sperma itu kali kedua. Ada kalanya kalau sperma itu cukup, kita mungkin boleh simpan waktu kita buat pembedahan pertama. Ada kalanya kita buat pembedahan seperti ini dan masih tak dapat jumpa sperma yang matang ataupun langsung tiada sperma. Malangnya kaum lelaki seperti ini sukar dibantu dengan teknologi yang sedia ada sekarang. Ada kalanya sperma itu kurang matang. Jadi sperma yang kurang matang, peratus kejayaan itu menjadi rendah. Walaupun banyak kajian sedang dilakukan untuk melihat adakah kita boleh matangkan suatu sperma itu di luar badan. Dan katalah dari segi kemajuan sains ni kita dapat jumpa benda tersebut, mungkin dia dapat membantu kaum lelaki yang ada sperma tetapi tak matang. Tapi buat masa sekarang kita belum ditemui lagi. Nah doktor, berapa lamakah tempoh jangka yang diperlukan bagi mendapatkan rawatan untuk kes yang seperti ini? Kita tiada jangka masa tertentu. Apa yang kita tahu, satu, lelaki ni dapat menghasilkan sperma setiap saat. Maksudnya ada juga orang yang risau hubungan intim terlalu kerap setiap hari itu menghasilkan sperma yang rendah. Sebenarnya tidak, adalah hampir sama. Dari segi rawatan ni selalunya kerana pembedahan. Pembedahan kita nak beri sedikit masa untuk lelaki itu untuk sembuh semula. Dalam jangka masa 1 bulan kita dapat melakukan. Dari segi rawatan lain, sebagai contohnya kita berikan vitamin untuk menghasilkan sperma yang lebih baik. Jangka masa untuk satu sperma dihasilkan adalah 74 hari. Lebih kurang 2 hingga 3 bulan. Jadi hasil makan vitamin yang bagus dapat dilihat dengan lebih baik dalam jangka masa 2 hingga 3 bulan. Katalah kita buat balik sperma tersebut, analisa sperma lagi sekali. Jangka masa yang lebih baik adalah dalam masa 2 atau 3 bulan untuk melihat adakah rawatan itu berhasil. Dan berita baiknya adalah katalah rawatan itu berhasil, wanita itu dah mengandung dah. Itulah salah satu cara kita melihat bagaimana rawatan itu berhasil atau tidak. Bergantung pada kes kata doktor. Tapi katalah dalam 3 bulan tu sperma itu masih sama, kita tidak boleh menunggu lagi untuk meningkatkan kualiti sperma dan kita masih boleh teruskan dengan rawatan IUI ataupun IVF secepat mungkin. Kerana kita dapati mungkin itulah tahap yang cukup kita dah bagi dah. Yang ada yang itu je. Baik, nampaknya ada paparan lagi yang kita ingin bawakan kepada anda mengenai topik ketidaksuburan ni. Ini dah doktor. Okey doktor. Ini saya percaya doktor ada jawapan dia, ada pencerahan dia. Ya, ini adalah proses IUI yang saya katakan tadi, di mana sperma yang kita telah cuci diletakkan terus dalam rahim. Kenapa kita cuci satu sperma? Kerana seperti yang saya katakan tadi, air mani ini bukan saja mengandungi sperma, dia juga mempunyai bahan-bahan lain yang tak diperlukan. Jadi kita cuci dan mengambil hanya sperma yang bagus, yang boleh berenang, dan kita masukkan dalam rahim supaya dia dapat bertemu dengan telur. Jadi pergerakan sperma tu dari segi hubungan intim yang normal, sperma ditinggalkan di faraj. Jadi sperma ni terpaksa berenang jauh. Ini pula adalah rupa bentuk di mana banyak sperma mengelilingi telur dan hanya satu saja yang akan berjaya masuk ke dalam telur. Jadi sebab itu yang saya katakan tadi, fungsi sperma, walaupun semua nampak normal,
sperma ini mesti boleh menggerudi dan masuk ke dalam telur. Itu dia satu gambaran dan juga pencerahan diselitkan juga dengan bentangan juga pembahasan doktor tadi. Jadi harap anda mendapat informasi yang sangat berguna untuk malam ni. Baik doktor, kalau dari sudut persediaan, apakah ada persediaan untuk kita supaya tidak mengalami ketidaksuburan itu dari sudut mungkin pemakanan ataupun rawatan, dan apakah selepas kita disahkan yang kita tidak subur atau tidak boleh mengandung dari dua pihak, apakah ada bentuk rawatannya yang ataupun perlu kita lalui? Okey. Kalau kita lihat dari segi pencegahan. Okey, pencegahan ni bagaimana kita nak siasat. Betul. Okey, bagaimana kita nak siasat. Jadi pandangan saya adalah kahwin pada umur yang sepatutnya. Jangan tangguhkan perkahwinan. Umur sepatutnya dalam lingkungan berapa tu doktor? Okey, itu yang susah jawapan yang lain. Selalunya kita kata bagi seorang wanita tu sebelum umur 30 tahun. Okey, kalau boleh 25 tahun tu lebih baik. Kadang-kadang kita juga melihat yang pasangan ibu bapa pasangan tu datang tu, dia kata dulu kita kahwin tak ada masalah pun. Sebab mengandung dia kerana dulu orang kahwin pada umur yang lebih muda. Jadi tahap reproduksi mereka dapat tahap kesuburan yang lebih baik. Pada zaman sekarang orang kahwin pada umur yang lebih lanjut. Okey, jadi itulah jawapan saya. Jadi mungkin pencegahan itu kita bermula dari awal. Okey. Dan perkara kedua, jangan lihat tidak subur ni sebagai satu kecacatan ataupun kelemahan yang teruk. Ada kalanya seperti saya katakan, ini adalah tekanan daripada masyarakat. Stigma kerana dia rasa pasangan yang ada anak-anak ramai itu adalah pasangan yang lebih gembira, bahagia, padahal pasangan yang tak ada anak tu mungkin ada masalah. Betul. Saya punya pesanan hanyalah satu. Bagi seorang suami isteri, saya rasa rumah tangga tu lebih kukuh dengan persefahaman yang ada. Bukan ikut bilangan orang anak yang ada. Kerana ramai yang rumah tangga yang tak begitu kukuh selepas ada anak. Bukan sebelum. Ada kalanya saya beritahu pada pasangan yang datang jumpa saya, kalau orang tanya pada you, anda belum ada anak lagi ke, beritahu, tunjukkan suami anda, ini anak saya 30 tahun, ni besar ni anak saya. Jadi you tak rasa tekanan tersebut. Masalahnya satu soalan itu diambil dengan cara yang negatif, dan itu yang menyebabkan tekanan yang terlalu tinggi. Jangan melihat kekurangan, lihat pada kelebihan. Ada kalanya orang tua ni sebenarnya sayang pada kita. Mereka sayang, mereka mengambil berat. Kalau boleh mereka nak datang menolong. Mereka akan buat cadangan, pergi jumpa doktor ni, pergi jumpa dia, pergi jumpa sini. Tetapi ada kalanya zaman sekarang, zaman orang muda sekarang ni rasa macam privacy dia tu, orang dia punya orang muda, mereka rasa terlalu sensitif. Jadi untuk menghilangkan sensitiviti ini, yang paling penting adalah jangan lihat kekurangan, lihat kelebihan. Kelebihannya adalah, katalah kawan menunjukkan gambar anak dia, you tunjuk gambar you pergi melancong dengan suami, tunjuk gambar dari dekat Korea, tunjuk dekat dekat Japan. Jadi itu akan menjadikan diri you lebih baik. Masalahnya wanita ni rasa tertekan kerana gambar tengok orang lain gambar atas meja kawan tu gambar anak dia. Dia tak ada gambar lagi. Belum ada gambar lagi. Tapi last membawa ke kemurungannya, itu bahaya. Betul. Yang paling penting adalah semakin you rasa putus asa, hilang semangat, negativity, lebih banyak negativity letak dalam hati you, lebih banyak negatif yang akan jadi. Jadi yang ini adalah masalah pasangan, dan keputusan untuk ada seorang anak adalah keputusan suami isteri. Betul. Dan keputusan itu tak bolehlah berpandukan orang lain, kerana ada kawan yang kahwin selepas you tak mengandung, jadi sebab tu. Yang ini bukannya perlombaan. Betul. Yes. Itu satu highlight yang cukup nampak baik. Dia masa mencemburui kita, doktor. Mungkin kita beri satu topik lagi, kita bicara mengenai isu kekeluargaan lepas itu, doktor. Okey, baik doktor. Sebagai penutup segmen doktor pada malam ini, mungkin doktor ada sesuatu yang doktor ingin nasihat dan juga zahirkan harapan doktor sendiri mengenai isu ketidaksuburan ini. Silakan doktor. Okey. Saya rasa yang paling penting, pasangan perlu sedia dan datang jumpa dengan doktor untuk dapat nasihat. Jangan buat sebarang andaian. Ada kalanya wanita ini membuat banyak andaian diri saja sendiri. Kerana dia baca melalui internet, dia rasa diri dia ni adalah ada masalah, banyak masalah. Padahal sebenarnya tidak. Andaian. Kedua, masa menjadi satu benda yang penting. Kenapa? Umur
yang semakin meningkat memang memberi cabaran yang besar pada doktor kerana kita tak ada jangka masa yang panjang untuk kita siasat dan buat sesuatu dan kita terpaksa buat rawatan lebih cepat. Jadi saya punya harapan pada para penonton kita, jangan putus asa. Okay, jangan putus asa dan jangan berhenti mencuba. Ada orang dah berhenti dah. Dan berhenti mencuba tetapi harapkan berjaya. Tak boleh. Terus bercuba. Kalau anda cuba dengan terus, mungkin satu hari nanti anda akan berjaya. Baik, usaha tu perlu doktor. Ya. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana bersama kami di Studio Cerita Doktor, dan juga kepada anda teruskan bersama kami di Studio Malam untuk segmen seterusnya dengan tajuk Bahasa Melayu Terfikir. Kita bertemu lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ni. Okey doktor. Secara jujurnya